Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan semua, kita berjumpa kembali pada hari ini untuk bersama-sama kita belajar bahasa Arab. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah tuan-tuan semua, yang sudah hadir bersama dengan kita, kaifa halukum? Apa khabar tuan-tuan semua? Apa khabar, kaifa halukum? Sila jawab, boleh tulis dalam ruang komen, kaifa halukum? Apa khabar tuan-tuan? Bagi yang sudah hadir, apa khabar semuanya? Semoga tuan-tuan dalam keadaan sihat selalu, insya-Allah. Baik tuan-tuan semua, sebelum saya mula kelas sesi bahasa Arab komunikasi ni, saya nak tanya kepada tuan-tuan, nak pastikan lagi pada tuan-tuan, adakah suara saya jelas ke tidak? Adakah suara saya jelas ke tidak? Okey, Alhamdulillah bil khair. Syukran Puan Nur Madiah, Puan Nur Aizan. Alhamdulillah. Okey, sebelum saya mula lagi, suara saya jelas ke tidak tuan-tuan? Hal sauti wadih am la? Suara saya jelas ya? Kalau jelas, kita mula. Alhamdulillah jelas. Okey, syukran tuan-tuan semua. Okey. Jadi tuan-tuan, hari ni, Alhamdulillah jelas ya. Jadi tuan-tuan semua, hari ni pada sesi bahasa komunikasi ni, sebabkan kita dah banyak belajar jumlah ismiyah, semalam kita dah belajar jumlah ismiyah dan kita pun juga dah belajar jumlah fi'liyah tuan-tuan. Hari ni kita akan membincangkan perbezaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah tuan-tuan. Contoh tuan-tuan ya, contoh tuan-tuan. Dalam kelas ni nanti tuan-tuan saya akan tanyakan kepada tuan-tuan, ni contoh dia lah. Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya? Saya sedang belajar. Saya sedang belajar. Saya sedang belajar. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya apa tuan-tuan? Saya sedang belajar adrusu. Sedang belajar bahasa Arab, adrusu al-lughatal arabiyyah. Ini ni jumlah fi'liyah. Jadi saya sedang belajar bahasa Arab jumlah fi'liyah. Ustaz, bolehkah kita buat dia jadi jumlah ismiyah? Boleh saja. Jadi macam mana dia? Kita buat dekat depan dia ana. Ana adrusu al-lughatal arabiyyah. Ana adrusul lughatal arabiyyah. Cuma yang ini jaranglah digunakan ni. Majoriti orang akan menggunakan adrusul lughatal arabiyyah. Macam tu tuan-tuan semua ya. Adrusul lughatal arabiyyah. Kita akan cuba membina ayat hari ini tuan-tuan semua. Sekarang tuan-tuan, saya akan tanyakan sila tuan-tuan semua, sila bina ayat yang sederhana. Ayat dia adalah Zainab telah belajar bahasa Arab di Makkah. Zainab telah belajar bahasa Arab di Makkah. Telah tuan-tuan. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Zainab telah belajar bahasa Arab di Makkah. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Sila. Zainab telah belajar bahasa Arab di Makkah. Sila tuan-tuan semua. Zainab telah belajar bahasa Arab di Makkah. Ada yang boleh? Sila, saya tunggu. Kalau tak sempat nak type tulisan Arab, tulisan Latin pun tak apa juga tuan-tuan. Zainab telah belajar bahasa Arab di Makkah. Sila tuan-tuan. Ada yang boleh jawab apa bahasa Arabnya? Zainab.
Boleh tuan-tuan semua nak tulis dulu. Kita letak dekat sini lah ya, ajak ya. Zainab telah belajar bahasa Arab di Makkah. Zainab telah belajar bahasa Arab di Makkah. Zainabu bla 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 al-lughatal Arabiyah di Makkah. Macam mana tuan-tuan? Zainab. Zainab. Sama macam tadi lah. Zainab ya. Telah tu fi'il madi ya tuan-tuan ya. Gunakan fi'il madi. Darosa ya fi'il madi dia. Zainab telah belajar bahasa Arab di Makkah. Kalau yang tadrusu tu fi'il mudhari'. Telah belajar bahasa Arab di Makkah. Ustaz tadi tak datang, ada hal, maaf, tak apa. Puan Nur tak apa. Okey, Puan Nur Aizan pun dah hampir betul, cuma ada silap sikit. Okey. Kalau telah, maka kita gunakan darosa yang fi'il madi. Jadi kalau tuan-tuan nak buat dia jadi jumlah fi'liyah, kalau tuan-tuan nak buat jumlah ismiyah ataupun nak buat jumlah ismiyah, boleh dua-dua tu. Zainab telah belajar di Makkah. Kalau tuan-tuan nak buat dia jumlah fi'liyah, maka dahulukan kata kerja dia tu. Darosat. Macam tu. Darosat. Kenapa darosat, Ustaz? Kenapa bukan darosa? Sebabkan dia muannas. Darosat Zainabu. Muannas. Zainab kan muannas ya. Zainabu al-lughata al-arabiyyata fi Makkah. Fi Makkah. Jadi Zainab telah belajar bahasa Arab di Makkah. Boleh. Darasat ini ni yang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dia ni. Darasat Zainabul lughatal arabiyyata fi Makkah. Ini jumlah fi'liyah dia tuan-tuan. Ni nampaknya ada jawapan daripada Tuan Abdul Halim, Puan Siti Mazmin, Puan Nurmah, Tuan Azizi. Ini ni dalam bentuk jumlah ismiyah. Boleh juga. Boleh. Dalam bentuk jumlah ismiyah. Macam mana jadi dalam bentuk jumlah ismiyah? Tukar dia. Jadi dia macam mana? Ini kata dahulukan isim dia. Jadi dia Zainabu darasat. Darasat al-lughatal arabiyyata fi Makkah. Jadi tuan-tuan, perbezaan antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah apa dia? Jumlah ismiyah Zainab dia dulu, isim dulu. Kalau jumlah fi'liyah, kata kerja dia, darasat dia lebih dahulu ya. Macam tu tuan-tuan. Maknanya tak sama. Zainab telah belajar bahasa Arab di Makkah. Boleh gunakan jumlah ismiyah, boleh gunakan jumlah fi'liyah. Cuma kalau ada fi'il ni, majoriti orang akan selalu gunakan jumlah fi'liyah tuan-tuan. Okey. Ustaz, ada alif lam tak Makkah? Makkah dia tak boleh guna alif lam ya. Makkah ni tak ada guna alif lam. Dia ni isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif. Okey, macam mana tuan-tuan semua? Hal fahimtum? Tuan-tuan semua boleh faham? Hal fahimtum? Faham ya? Okey. Okey, faham ya? Okey, sekarang kita cuba lagi yang lain. Kata kerja yang lain ya. Kata kerja yang lain lagi. Kalau buat ayat mana lebih baik? Dimula dengan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kalau tuan-tuan, ni soalan ni cantik ni. Kalau tuan-tuan nak menceritakan tentang perbuatan, Zainab telah belajar, sebaiknya gunakan jumlah fi'liyah. Sebaiknya. Kalau nak menceritakan tentang sebuah perbuatan yang berlaku ya, buat seeloknya gunakan jumlah fi'liyah. Jadi darasat kalau dia tentang perbuatan, tapi boleh saja jumlah ismiyah. Sebaiknya gunakan jumlah fi'liyah. Okey, ada lagi soalan? Masya-Allah, syukran Tuan Azizi. Okey, selanjutnya. Sekarang tuan-tuan semua ayat yang lebih panjang lagi. Zaid adalah seorang pelajar. Sebutlah dekat sini ya. Sebut ayat dia dalam bahasa Melayu ya. Dalam bahasa Melayu. Zaid adalah seorang pelajar. Dia suka
bahasa Arab. Suka ni gunakan fi'il mudhari'. Suka. Suka tu bahasa dia adalah ahabba yuhibbu. Suka tu bahasa Arabnya ahabba yuhibbu. Okey, ni suka ya. Gunakan fi'il mudhari'. Sila tuan-tuan semua. Sila bina ayat. Zaid adalah seorang pelajar. Dia suka bahasa Arab. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Zaid adalah seorang pelajar. Dan dia suka bahasa Arab. Dan dia suka bahasa Arab. Ada yang boleh buat? Okey, sama-sama Tuan Azizi. Okey, Zaid adalah seorang pelajar. Dan dia suka bahasa Arab. Siapa yang boleh buat? Zaid adalah seorang pelajar. Tak apa, silap pun tak apa. Silap pun, betul. Puan Masina, Zaidun talibun. Ahsanti. Ada lagi nak jawab? Dan dia suka bahasa Arab. Zaidun talibun wa yuhibbul lughatal arabiyyah. Terbaik. Masya Allah. Tuan Azizi terbaik. Ada lagi nak jawab? Zaid adalah seorang pelajar dan dia suka bahasa Arab. Masya Allah, Puan Siti Mazmin terbaik. Puan Siti Mazmin ada silap sedikit. Nanti saya akan bincangkan ya. Puan Masrina wa yuhibbu al-lughatal arabiyyah. Okey. Ada lagi nak jawab? Okey. Macam kita bincang dulu. Zaid adalah seorang pelajar. Zaidun talibun. Zaid adalah seorang pelajar. Zaidun talibun. Ustaz, kenapa Ustaz tak bagi alif lam dekat sini? Sebabkan ini jumlah ismiyah tuan-tuan. Tuan-tuan masih ingat? Kalau jumlah ismiyah, kalau macam ni, Zaidun ini makrifah. Perkataan kedua, nakirah. Perkataan pertama makrifah. Perkataan kedua nakirah. Ini makrifah, ini nakirah. Ini makrifah, ini nakirah. Memang sepatutnya macam tu ya. Ini makrifah, ini nakirah. Zaidun talibun. Zaid adalah talibun. Jadi kalau kita membina ayat yang simple, yang sederhana, susun makrifah, nakirah. Makrifah, nakirah. Ni makrifah, ini nakirah. Zaidun talibun. Macam tu ya. Zaidun talibun. Bukan Zaidun at-talibu. Bukan ya. Zaidun talibun. Jadi Zaidun tu makrifah, talibun nakirah dia ya. Okey. Ini pun juga boleh kita sebut ini mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Khabar tak boleh guna alif lam. Sebab tu dia mesti nakirah lah. Khabar tak boleh guna alif lam. Sebab tu dia tak boleh nakirah. Sebab tu dia tak boleh makrifah. Sebab tu dia tak boleh makrifah ya. Khabar tu tak boleh guna alif lam. Sebab tu tak boleh guna at-talibu. Sebab kan khabar tak boleh guna alif lam ya. Tak boleh at-talibu. Macam tu tuan-tuan. Khabar tak boleh guna alif lam. Ataupun bahasa dia tak boleh makrifah ya. Tak boleh guna alif lam. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Jelas ke tidak jelas? Hal fahim tu? Okey. Faham ya? Ini untuk yang ayat pertama. Zaidun talibun. Jadi khabar tak boleh guna alif lam ya. Khabar tak boleh guna alif lam. Ustaz, boleh ke khabar tu di lain ayat dia makrifah? Boleh saja. Cuma ada beberapa tempat lah. Tapi yang basic dia, paling basic sangat, khabar tak boleh guna alif lam. Khabar tak boleh guna alif lam. Jadi tak boleh kita tulis Zaidun at-talibu. Tak boleh. Okey tuan-tuan semua. Jadi ayat yang pertama kita dah tulis dah. Zaidun talibun. Dan dia suka bahasa Arab. Zaidun talibun. Dan dia suka bahasa Arab. Dia suka, maka kita gunakan, boleh tuan-tuan, Ustaz boleh tak kita tulis wahua? Boleh. Dan dia suka yuhibbu, boleh. Wahua yuhibbu, boleh. Al-lughatal arabiyyata. Dan dia suka bahasa Arab. Wahua yuhibbu, wahua yuhibbul lughatal arabiyyah. Boleh macam tu. Tapi seeloknya tak payah nak tulis huwa ni. Seeloknya tak payah nak tulis huwa. Kenapa? Sebabkan yuhibbu tu dah ada di dalam dia ni huwa. Pada yuhibbu ni dah ada ganti nama huwa.
pada yuhibbu tu tuan-tuan dah ada ganti nama huwa tuan-tuan. Jadi wa yuhibbu al-lughat al-arabiyyah. Jadi Zaidun talibun wa yuhibbu. Tak payah tulis wa huwa ya, seeloknya tak payah. Kalau nak tulis pun juga tak apa-apa sebenarnya, tak ada masalah. Tapi jangan tulislah. Jadi wa yuhibbul lughat al-arabiyyah. Jadi dan dia suka bahasa Arab. Ustaz, mana dia Ustaz? Mana ganti nama dia? Sebab dia dah ada di dalam kata kerja tu. Di dalam yuhibbu tu dah ada perkataan dia. Wa yuhibbu al-lughatal arabiyyata. Macam tu tuan-tuan semua ya. Ini ni ayat yang pertama tadi ni kita tahu jumlah ismiyah. Ada mubtada dan ada khabar. Ayat yang kedua ni tuan-tuan, wa yuhibbul lughatal arabiyyah. Ini ayat ismiyah ke fi'liyah ni tuan-tuan. Yuhibbul lughatal arabiyyah. Itu ayat ismiyah ke fi'liyah tuan-tuan. Sila tulis dalam ruang komen. Ayat ismiyah ke fi'liyah tuan-tuan. Yuhibbul lughatal arabiyyah. Ayat ismiyah ke fi'liyah. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Yuhibbul lughatal arabiyyah. Ismiyah ke fi'liyah. Okey, masya-Allah, terbaik. Terbaik. Ayat fi'li, ayat fi'liyah. Ini ayat fi'liyah. Kenapa ayat fi'liyah? Kenapa jumlah fi'liyah? Sebabkan dimulakan dengan fi'il tuan-tuan semua. Terbaik. Masya-Allah. Okey, terbaik tuan-tuan semua ya. Okey. Masya-Allah, semua tuan-tuan dah boleh jawab dah. Okey. Sekarang tuan-tuan kita teruskan ayat dia. Dan dia suka bahasa Arab. Okey. Lepas tu Zaid, saya tutup padam yang ni. Okey. Okey. Dan Zaid dan dia dan rumahnya dan dia duduk dan dia tinggal di apa ya, di KL, di Malaysia. Dan dia tinggal di Malaysia. Dan Zaid tinggal di Malaysia, atau kita buat dan Zaid tinggal di Malaysia dan rumahnya besar. Rumahnya besar. Okey. Sila tuan-tuan semua. Dan Zaid tinggal di Malaysia dan rumahnya besar. Apa bahasa Arabnya tu tuan-tuan semua? Apa bahasa Arabnya? Zaid tinggal di Malaysia. Tinggal bahasa Arabnya adalah sakana yaskunu ya. Tinggal atau duduk ya. Sakana yaskunu. Tuan-tuan boleh gunakan fi'il mudhari' ya. Sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis. Zaid tinggal di Malaysia. Zaid tinggal di Malaysia dan rumahnya besar. Siapa di antara tuan-tuan yang boleh bina ayat ni secara cepat dan betul? Siapa di antara tuan-tuan semua? Zaid tinggal di Malaysia dan rumahnya besar. Ada di antara tuan-tuan semua? Okey, wa Zaidun boleh gunakan fi'il mudhari' ya. Sedikit lagi ni Tuan Azizi belum lagi ni. Wa baituhu kabirun, betul. Ada lagi nak jawab? Ada lagi nak jawab? Sila tuan-tuan semua, ada nak jawab, ada yang boleh jawab. Zaid tinggal di Malaysia dan rumahnya besar. Okey. Zaidun yaskunu Malaysia. Fi dia, Tuan Abdul Halim tinggal fi dia ya. Terlupa fi dia tu. Malaysia. Zaidun, okey. Puan Masrina, Zaidun yaskunu fi ya, bukan bi ya, fi Malaysia. Wa baituha ke baituhu? Puan Masrina. Baituhu, okey. Okey, dah betul kan dah. Okey. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Jadi Zaid tinggal di Malaysia. Yaskunu Zaidun fi
Malaysia. Tadi kita dah cakap ya, kalau ada kata kerja, seeloknya dahulukan kata kerja ya. Kalau ada kata kerja, seeloknya dahulukan kata kerja. Tapi Ustaz saya tak suka Ustaz, saya suka Zaid dulu. Boleh saja. Zaidun yaskunu fi Malaysia, boleh. Tapi seeloknya dahulukan kata kerja. Jadi dia yaskunu Zaidun fi Malaysia. Zaid tinggal di Malaysia. Okey. Zaidun yaskunu Zaidun. Yaskunu ya, bukan taskunu ya. Yaskunu Zaidun. Puan Nurmah silap sikit tu. Yaskunu Zaidun fi Malaysia. Atau boleh juga ni Puan Nur Aizan, wa Zaidun yaskunu boleh juga. Jadi wa yaskunu Zaidun, wa boleh gunakan ya. Wa yaskunu Zaidun, dahulukan kata kerja seeloknya. Sebab kan ni dimulakan ada kata kerja ni. Kalau kata kerja tu seeloknya didahulukan kata kerja tu. Yaskunu, sebab kan Zaid lelaki. Zaid tu lelaki. Zaid lelaki ya. Dia Zaid, dia. Yaskunu. Wa yaskunu Zaidun fi Malaysia. Wa baituhu kabirun. Wa baituhu kabirun. Betul. Zaidun yaskunu fi Malaysia wa baituhu kabirun. Boleh? Tuan-tuan boleh nak buat ayat yang wa yaskunu Zaidun fi Malaysia wa baituhu kabirun, ataupun nak bina ayat macam ni, wa Zaidun yaskunu fi Malaysia. Boleh juga. Wa Zaidun yaskunu fi Malaysia. Boleh. Dua-dua ya. Okey. Terbaik tuan-tuan semua. Jadi kalau nak bina ayat ni boleh macam ni ya. Kalau yang pertama ni wa yaskunu Zaidun fi Malaysia, ini ayat fi'liyah ni. Sebabkan dimulakan dengan yaskunu. Kalau dekat bawah ni, ini ayat ismiyah ni. Kenapa? Sebabkan dimulakan dengan Zaid tuan-tuan semua. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Okey, hal fahimtum tuan-tuan? Hal fahimtum ayuhas sadatul kiram? Tuan-tuan semua boleh faham? Hal fahimtum cara dia? Hal fahimtum tuan-tuan semua? Faham ya? Jadi alhamdulillah faham. Jadi itu sajalah tuan-tuan semua untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak tuan-tuan atas kehadirannya dan minta maaf atas kekurangan saya. Okey, faham tapi lambat tak apa. Kita akan terus berlatih. Semoga dengan latihan tu kita tak lambat lagi lah. Kita akan cepat nak jawab lagi insya-Allah. Okey, terima kasih banyak tuan-tuan. Hayya nakhtatim darsanal yaum bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.